بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala: Baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما أو كما قال. hadis riwayat Imam Abu Dawud. Seorang sahabat yang bernama Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ataupun dia lebih dikenal dengan nama Abi Usaid, dia menceritakan, kata dia, ketika kami duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mai satu orang laki-laki daripada Bani Salimah. Dia cerita pengalaman dia duduk-duduk dengan Nabi. Mai satu orang laki-laki daripada Bani Salimah. Laki-laki ni mai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawaya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Dia mai depan Nabi, dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, apakah masih ada satu amalan yang boleh kami buat kepada mak bapak kami yang sudah mati? Dia mai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada tak ada satu amalan baik yang kami anak-anak ni boleh buat kepada mak bapak kami yang dah mati? Kalau hidup boleh buat banyak lah. Kalau mak bapak masih hidup, banyak benda kita boleh buat. Lah kalau mak bapak dah mati, ada tak ada benda baik yang kami boleh buat dekat mak bapak yang dah mati? Nabi SAW kata, na'am. Nabi kata, ada? Ya, memang ada benda yang kamu boleh buat walaupun mak bapak dah mati. Di antaranya Nabi kata, as-salatu alaihima. Kamu doakan dua-dua mereka. Dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, bila jumpa hadis, dia guna perkataan as-salat. As-salat tidak bermakna semayang saja. Kerana as-salah dalam bahasa Arab ni juga membawa maksud ad-doa. Doa. Jadi bila kita jumpa perkataan ni, kita kena sesuaikan dengan maksud hadis. Bila Nabi SAW kata, di antara kebaikan yang anak boleh buat kepada mak pak yang dah mati ni, di antaranya ialah as-salat. Maksudnya bukan semayang, tapi maksud dia doakan kedua ibu bapa.
wal istighfaru lahuma, dan juga kamu boleh minta ampun kepada Allah untuk mereka dua-dua. Doa minta rahmat. Selain daripada doa minta Allah rahmat mereka dalam kubur dan sebagainya, selain daripada itu minta Allah ampun mereka. Mana-mana dosa yang mereka dah terbuat sebelum ni, minta Allah ampun. Kita kena ingat balik Nabi SAW sebut bila mati seorang anak Adam, putih habis sumber pahala dia, melainkan 3. Di antara 3 tu ialah waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan dia. Doa anak kepada mak bapak yang dah mati ni sampai kepada ibu bapa ni. Sabit daripada hadis yang sahih. Maka di antara kebaikan yang anak-anak boleh buat bagi ibu bapa yang dah mati ni, wal istighfaru lahuma, minta Allah ampun kedua-dua mak bapa ni. Nabi kata wa infadhu ahdihima min ba'dihima, dan kamu boleh tunai janji kedua mereka selepas daripada tak ada mereka. Masa dia hidup dulu dia ada buat janji, tak dan nak tunai janji itu dia mati. Maka kita anak yang tahu kata dia ada buat janji tak dan tunai, kita sempurnakan janji itu. Pahala dapat dekat orang tua ni. Wasilatur rahimi allati la tusala illa bihima, dan kamu sambung, kamu hubungkan silaturahim yang silaturahim itu tak boleh disambung melainkan dengan ada dua mereka ni. Kawan-kawan dia misalnya, bila tak ada dia habis putih persahabatan itu. Kerana tak ada dia maka hilang persahabatan itu. Kita pergi sambung persahabatan itu. Cari balik siapa kawan ayah kita, siapa kawan mak kita dan sebagainya. Masa mak ayah kita hidup dulu, rumah orang ni kok mana pun dalam sebulan, dalam 3 bulan, dalam setahun dia pergi juga jenguk sekali. Itu kawan dia. Kita pergi cari orang-orang ni semua, pergi ziarah orang-orang ni semua. Pahala dapat dekat orang tua ni. Wa ikramu sadiqihima, dan juga kata Nabi, kamu muliakan kawan-kawan dia. Mana-mana orang yang kita tahu kata pernah jadi kawan bapa, kawan mak kita, walaupun mak bapa dah tak ada, kita tetap tunjuk kita hormat mereka. Kita hormat mereka ni, pahala dapat dekat orang tua. Hadis itu riwayat Imam Abu Dawud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam tunjuk dekat kita banyak jalan kebaikan. Cuma kita orang Islam tak berapa nak gelut buat jalan-jalan yang ditunjuk oleh Islam pada kita. Itu sebab Imam Syafi'i sendiri kata, dia kata kalau sekiranya kita berpegang dengan ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih sahaja sudah cukup. Tu pun kita tak terbuat dah. Tak payah kita hidup buat kreatif nak cari benda-benda lain yang tidak sabit daripada Quran dan daripada hadis Nabi SAW yang sahih-sahih ini. Yang hak sahih ni pun kita tak terbuat dah. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Dinar an Ibni Umar radhiyallahu anhu, annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himar yatarawwahu alayhi idza malla rukub ar-rahilah wa imamatun yashuddu biha ra'sah. Fabaina huwa yawman ala dhalika al-himar idh marra bihi a'rabi faqala alasta fulan ibn fulan qala bala fa'atahu al-himar faqala irkab hadha wal imamah قال أشدد بها رأسك فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه ba'da an yuwalliya.
wa inna abahu kana sadiqan li Umar radhiyallahu anhu atau kama qala. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ibnu Dinar meriwayatkan hadis ni daripada anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata dia adalah anak Sayyidina Umar Al-Khattab yang bernama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ataupun orang sebut dia sebagai Ibnu Umar. Kata dia adalah Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar ni, bila dia nak keluar daripada Makkah nak pergi mana-mana, kalau dia dah rasa jemu naik unta, dia akan naik himar. Dia ada unta, dia ada himar, dia ada apa. Selalu kalau keluar jauh-jauh naik unta. Lama-lama sekali dia naik himar. Dan himar ni dia antara himar kesukaan dia. Dia cukup suka dengan himar ni. Dan Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab ini sering dilihat wa imamatun yashuddu biha ra'sah. Sering dilihat dia ni kalau keluar pakai serban yang diikat kepalanya. Ini yang kata serban ni sunat diikat. Dalam bahasa Arab bila dia sebut imamah, imamah tu maksud dia serban ikat. Dan disebut dalam hadis ni bahawa Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ni selalu kalau keluar jauh, dia naik unta. Lama-lama sekali, dia naik himar. Dan dia sering dilihat, selalu dilihat keluar dalam keadaan kepalanya berlilit sarban. Begitu. Fabaina huwa yawman ala zalikal himar iz marra bihi a'rabi. Satu hari ketika dia duk naik himar ni, bersiar-siar dengan himar dia ni, dengan keldai dia ni, terserempak dengan seorang A'rabi, seorang Arab Badui. Jumpa tengah jalan. Bila Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar ni, tengok muka A'rabi ni, muka Arab Badui ni, dia tengok, dia berasa lagu nak kenal. Maka dia kata, faqala alasta fulan ibn fulan. Dia kata, hang ni fulan bin fulan ke? Dia tanya. Kamu ni nama sekian-sekian ke? Contoh dia kata, hang ni Ismail Ali ke? Misalan kalau kita ni lagu tu lah. Maka dalam hadis dia tak sebut nama apa A'rabi ni. Bila dia tengok, dia tanya, alasta fulan ibn fulan, hang ni fulan bin fulan ke? Qala bala. Jawab Arab Badui ni, ya, saya lah orangnya. Fa'a'tahu al-himar. Bila dia dengar kawan tu adalah orang hak dia sebut nama tadi, memang tak silap dah orang tu. Fa'a'tahu al-himar. Dia terus bagi himar hak dia duk naik ni, bagi ke kawan tu. Kalau kita lah ni tengah duk naik kereta kelisa kita ni, tengok-tengok hang ni ambil kereta, ambil dengan kunci-kunci sekali. Kita naik balik. Punggah. Sahabat Nabi ni depa ni tak melawak, tuan-tuan, depa buat. Dak himar ni kalau lah ni kira kelisa lah. Kan? Dia tanya hang ni fulan bin fulan ke? Kau ni kata bala. Ya betul. Terus himar hak dia duk naik, himar kesukaan dia, himar hak dia sayang ni, bagi terus. Fa'a'tahu al-himar. Dia bagi himar dia dekat kawan ni. Irkab hadha. Dia kata hang naik keldai ni. Bagi. Himar ni dia tak gaduh PJ tukar nama apa, tak gaduh. Kalau kereta kena. Dia bagi himar, bagi. Dia kata irkab hadha, naik, ambil ke hang, ambil. Wal imamah. Dia rongkai serban hak dia duk pakai ni, dia rongkai bagi dekat Badui ni. Faqala, dan dia kata dekat Badui ni, usdud biha ra'sak. Dia kata ambil serban ni, ikat kepala hang. Serban dia bagi kat kawan tu. Faqala lahu ba'du ashabih. Maka sebahagian sahabat dia bila tengok Ibnu Umar, dia orang hebatlah, anak Sayyidina Umar, dan dia pun bukan calang-calang orang, banyak habis masa dengan Nabi SAW, sangat dihormati. Tengok-tengok dia buat macam tu, sudah bagi himar, serban hak duk pakai tu rongkai bagi. Maka berkata sebahagian daripada sahabat-sahabat yang tengok tindakan kelakuan dia ni, depa kata ghafarallahu lak, mudah-mudahan Allah ampun dosa. Bukan senang nak bagi benda-benda hak kita, nak bagi ke orang. Dia boleh bagi.
Mereka terus kata, ghafarallahu lak, mudah-mudahan Allah ampunkan kamu. A'taita hadzal a'rabi himaran kunta tarawwahu alaih. Kamu sanggup bagi himar yang kamu duk naik untuk tujuan berehat-rehat, bersiar-siar, kamu sanggup bagi ke orang? Wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak, dan kamu sanggup bagi serban hak kamu duk ikat kepala kamu. Kalau nak bagi pun balik pergi cari hak tak mau pakai ada rumah bagi ni hak dia duk pakai selalu tu, hak tu dia bagi. Maka kawan-kawan dia kata, ghafarallahu lak, mudah-mudahan Allah ampun kamu. Faqala, kata Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia kata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, aku buat tu bukan kerana apa? Kerana aku ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, inna min abarril bir an yasila ar-rajul ahla wuddi abi ba'da an yuwalliya. Dia kata, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata, di antara kebaikan yang boleh dibuat oleh orang-orang ni ialah dia menghubungkan silaturahim. Dia menghubungkan satu hubungan dengan orang yang pernah menjadi kekasih ataupun kawan baik bapak dia selepas bapak dia mati. Aku pernah dengar Nabi kata yang tu. Aku ingat lagi Nabi pernah sebut, Nabi kata di antara kebaikan itu ialah kamu pergi cari kawan-kawan bapak kamu, selepas bapak kamu mati, kamu pergi buat baik dekat dia. Kamu hubung balik hubungan persahabatan yang dia pernah jalin dengan bapak kamu dulu. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar kata, bapak Badui ni, bapak dia kawan baik bapak aku, Sayyidina Umar. Dia kata, maka kerana tu aku kena buat baik dekat dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita baca hadis-hadis ni takut kita. Kita tak boleh buat macam yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi dulu. Maka tidak heranlah golongan para sahabat ni, golongan sahabat-sahabat Nabi ni dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia tak lekat dalam hati mereka. Mereka kerja, bukan mereka tak kerja. Mereka kerja, mereka menyaga, mereka usaha cucuk tanam, mereka buat kerja macam-macam, cari rezeki untuk belajar dan sebagainya. Sebahagian daripada mereka pun jadi orang kaya. Tetapi kekayaan itu tak lekat dalam hati. Maka ni yang ditunjuk di dalam hadis-hadis Nabi SAW ditunjuk kepada kita tentang contoh-contoh yang baik-baik semacam ni. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan tak boleh buat banyak, boleh buat sikit-sikit pun jadilah sesuai dengan tahap iman kita yang lemah pada hari ini. Mudah-mudahan mukadimah itu boleh memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madhi jilid 17. Muka surat 137. 137. Kita masuk satu bab baru, kata dia bab ma jaa fi 'aishin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya. Bulan lepas kita dah tengok dah cerita sahabat Nabi yang begitu susah, sampai diarahkan oleh Nabi pergi berperang, makanan yang mereka bawa pun habis makanan yang dibawa tu sampai menyebabkan ketua pasukan terpaksa kutip baki-baki makanan yang ada, himpun sekali dengan korma yang Nabi bagi, kemudian bagi dekat seorang sebiji korma. Maka daripada pagi sampailah malam nak tidur pula tu, mereka hanya dibekalkan sebiji korma. Atas mereka lah macam mana nak makan korma yang sebiji tu. Tu kita baca bulan lepas. Dan mereka ni sampai kehabisan langsung korma tu, sampai kutip daun-daun kayu hak luruh kat jalan. Sampai ambil tungkat piduk katuk pokok, bagi luruh daun tu piduk rendam dalam air, minum air tu. Sampai melelah mulut-mulut, sampai jadi melelah luka.
Malam ni kita nak tengok lagi sambungan cerita yang seumpama tu. Dia kata cerita tentang Aishin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Cerita tentang kehidupan, cara hidup Nabi, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dia. Ketahuilah saudaraku, bermula kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabat itu sangatlah bersetia-setianya. Nabi dengan sahabat ni kira tahap kepercayaan antara satu sama lain sentiasa berada pada tahap maksimum. Sahabat 100% percaya dekat Nabi. Tak ada sikit pun ragu-ragu terhadap Nabi. Demikian hal Nabi SAW 100% dia percaya kepada sahabat-sahabat dia. Tak ada reserve sikit pun. Trust, 100% trust. Ini cara Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia. Maka tidaklah ada banding persetiaan dengan sahabatnya itu. Tak ada. Kita hari ni tuan-tuan dengan bini kita pun tak percaya 100%. Bini kita dengan kita pun dia 70 saja. Dia tengok nak keluar pergi kerja duk lumuk minyak atar. Minyak atar. Bukan pakai minyak wangi Christian Dior. Pakai minyak atar pun dia dah wah-wah. Dapat haji ni dia kata dia tak boleh pergi 100% punya kepercayaan. Nabi 100% dia bagi dekat sahabat, sahabat 100% bagi dekat Nabi. Kesetiaan di antara sama-sama Nabi dan sahabat ni sentiasa berada pada tahap yang cukup tinggi. Dan sangat belah kesian Nabi kepada orang-orang Islam. Nabi dia umpama lilin bakar diri sendiri kerana nak bagi terang pada orang lain. Ni Nabi. Dia susah tak apa, jangan orang lain susah. Dia sangat belah kesian kepada orang. Ni Nabi SAW. Maka kehidupan Nabi dengan sahabat-sahabat tu bukanlah kehidupan membanyakkan menghimpun dunia dan menurut syahwat. Nabi bukan jenis macam tu orang dia. Bahkan Nabi SAW itu memimpin kepada taat dan mereka itu menurut dengan setia. Nabi tak ada interest. Nabi tak ada kepentingan dalam kerja dakwah dia. Tak ada kepentingan. Tak ada satu benda yang tersorok dalam diri Nabi. Aku berdakwah ni kerana tujuan-tujuan yang tertentu. Tak ada. Nabi SAW dia buat kerja ni kerana taat perintah Allah. Dan orang yang ikut dia pun cukup setia kat dia. Begitu. Maka tidaklah mereka itu menyalahi apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Dan juga hal dunia yang penolong bagi menyempurnakan ibadah pun bertolong-tolong mereka itu. Dalam soal akhirat, apa Nabi kata mereka buat. Dalam soal dunia, tolong-menolong cukup kuat di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dia kata maka seperti hal makan minum telah disebutkan dalam beberapa hadis yang dahulu daripada ini. Iaitu selalu tidak ada apa makanan yang boleh dimakan di rumah Nabi SAW. Nabi sendiri kalau sekiranya dia menganjurkan orang supaya tahan dengan ujian kelaparan, Nabi tak ada simpan makanan lebih di rumah dia. Nabi bukan jenis double standard. Di satu ketika duk bagi tahu kata kita kena tahan ni dengan ujian ekonomi, dengan ujian apa ni kita kena tahan. Dia sendiri duit ada ratus-ratus ribu, ada juta dalam bank, tak ada. Dia kalau dia habang kita kena tahan dengan ujian kesusahan, Nabi sendiri susah. Begitu. Maka setengah daripada sahabat-sahabat Nabi yang ada makanan itu kirim kepada Nabi makanan daripada susu dan lainnya. Sahabat-sahabat Nabi pun mereka tahu Nabi memang tak ada apa. Apa ada kat mereka, mereka hantar ke Nabi sama. Begitu punya setia Nabi dengan sahabat-sahabat dia. Dan Nabi SAW pula tolong dia memberi makan dan minum dengan sedikit apa ada padanya. Dia beri tolongnya kepada orang-orang yang fakir miskin. Nabi sendiri pun ada hari ada lebih sikit, hak lebih tu bagi ke orang lain. Nabi sendiri kalau ada hari yang ada lebih di rumah dia, lebih tu kerana orang mai bagi. Orang mai di rumah bagi, ya Rasulullah ni aku hadiahkan untuk kamu. Nabi ambil. Nabi ambil itu, dia keluar daripada rumah, jumpa orang susah tak makan, dia teringat ada rumah. Dia balik ambil bagi ke orang. Nabi SAW manusia macam ni. Tuan-tuan tak heranlah Nabi ni orang sayang ke dia. Nabi ni orang sayang ke dia. Dakwah Nabi ni dakwah lisanul hal. Dia kata keadaan Nabi itu cukup lah. Tak payah cakap banyak lah.
Tak payah duduk bersyarah maulid Nabi, tak payah duduk bersyarah apa Isra' Mi'raj, tak payah. Nabi ni keadaan dia tu, orang tengok dia tu, air mata boleh jatuh. Sayang kat dia. Dia bukan melawak-melawak punya buat kerja Islam, dia bukan melawak-melawak. Dia buat sungguh-sungguh, lagu Tuhan suruh, lagu tu dia buat. Tak ada interest, tak ada kepentingan, tak ada apa adalah hati dia yang bersifat keduniaan. Nabi SAW manusia yang macam tu. Dan orang yang menjadi fakir miskin itu ada banyak tinggal diam di pinggir masjid Nabi itu. Pula-pula lagi zaman tu, sebahagian daripada orang miskin, mereka pakai mai buat macam pondok, duduk keliling masjid Nabi. Mai macam pondok, mai buat rumah kecil-kecil, buat dangar, buat bangsai, duduk di keliling-keliling masjid Nabawi tu. Pakat duduk, Nabi duduk di tepi masjid tu, rumah isteri Nabi keliling masjid semua, mereka pun pakat mai buat rumah kot keliling tu. Dan tidak ke mana-mana mereka itu mencari makan, minum dan pakaian. Mereka duduk di situ, memang duduk tujuan nak mengaji ke Nabi aja. Ni, yang kata golongan ni. Maka mereka yang masyhur dipanggil orang dengan nama Ahlus Suffah. Mereka ni dipanggil Ahlus Suffah. Tuan-tuan kalau pernah sampai Madinah, semayang Masjid Madinah, Masjid Nabawi tu, dia ada satu petak, dia panggil Raudah. Raudah tu tapak asal Masjid Nabi dulu ni. Raudah. Nak dapat peluang semayang tentu 2 rakaat berseksa. Kecuali kalau rezeki Allah nak bagi kat kita. Kita sampai-sampai jadi tak ada orang, rezeki Tuhan bagi. Biasa-biasa tak boleh dapat. Ramai orang duk tunggu, duk queue nak lompat masuk di dalam petak Raudah tu. Sebelah Raudah, sebelah kiri tu ada makam Rasulullah. Berkembang dengan makam Rasulullah tu, dia ada macam pangkin, dia buat tinggi gitu sikit. Dia buat macam stage naik tinggi gitu sikit. Itulah tempat yang dinamakan tempat Ahlus Suffah. Ni, dia duk cerita kat kita ni. Dulu sahabat-sahabat Nabi yang miskin-miskin pergi duduk di situ semata-mata tujuan nak mengaji, nak belajar daripada Nabi saja apa semua. Mereka ni Ahlus Suffah. Situlah tempat berhimpun mereka. Atas pangkin tu. Siapa pergi semayang atas pangkin tu apa semua, tak ada apa. Macam biasa aja. Tu pun dia berebut tarik hang tu bergaduh orang naik atas pangkin tu. Kan? Orang kita dia dah kira lah tengok orang ramai ni kenapa ya. Tapi kat ni apa ke spesial kita tak tahu. Nak main bukan senang saya kata. Kan? Jadi 2 tempat selain daripada Raudah, ada 2 tempat yang menjadi rebutan orang yang pergi ke Madinah ni. Satu pangkin Ahlus Suffah tu. Dah langkah kaki sebelah naik dah kutu rentak tarik turun pula. Nak kawan dia nak buka ada apa. Semayang tentu sama macam semayang di lantai lain aja, tak ada apa. Satu lagi nu, kat atas nu, kat tempat muazzin duduk bang apa semua nu. Dia pakat ronot masuk bawah tu, tidur semayang bawah tu dengan la ilaha illallah. Bukan ada apa. Yang tu kerajaan Saudi buat bagi tinggi habuan muazzin bang. Dia pergi duduk rempuh masuk, berebut nak masuk bawah tu. Tak dapat saya tuan-tuan. Ini cerita orang-orang kita ni, dia tak boleh tengok pelik sikit dia nanti. Kan lagu pun ni lah, tengok orang ramai sikit, mana kena tinggal tengok. Apa pun tak kira, tinggal tengok dulu. Tengok-tengok tak ada apa, Hindu nak tengkat bewak lah parit saja. Turun juga, jangan tak turun. Dia kata rugi tak lagi orang sembang kita tak tahu. Kabut. Dia juga tu. Baik, dia kata maka Ahlus Suffah itu ialah sahabat-sahabat Nabi yang tetap duduk menuntut ilmu kepada Nabi SAW. Ni yang kata Ahlus Suffah ni, sahabat-sahabat Nabi yang memang tujuan nak pergi mengaji dengan Nabi aja. Sebagaimana orang berpondok di tepi masjid Nabi, negeri Madinah itu. Mereka ni macam mana zaman lah ni ada kawasan pondok. Kita kata pondok Sungai Bakar. Pondok-pondok. Dulu pondok bukan senang kan. Kawasan pondok-pondok macam itulah mereka pakat pergi duduk keliling-keliling tu. Mereka itu duduk mengaji pada Nabi dan sama-sama buat ibadah dan menerima apa latihan daripada Nabi SAW. Betul-betul kira pergi nak mengaji. Yang tu aja. Maka mereka itulah sahabat-sahabat yang tinggal dalam miskin dan fakir itu. Semua orang susah. Tak ada orang senang yang duduk di situ. Apabila ada orang-orang kirim sedekah kepada Nabi, maka Nabi hantarkan dan Nabi berikan kepada sekalian orang dengan sekalian orang Ahlus Suffah itu. Nabi pula, siapa mai bagi apa-apa hadiah dekat dia. Bukan sedekah, sebab Nabi tak boleh terima sedekah. Orang pergi bagi hadiah apa-apa ke Nabi, Nabi ni orang bagi takat mana boleh makan aja Nabi makan. Hal lebih Nabi pergi bagi kat depan ni.
Maka mereka ni macam tu. Maka apabila ada orang hantar hadiah kepada Nabi, maka Nabi makan sama-sama hadiah itu dengan mereka itu. Kalau orang bagi itu sedekah, Nabi tak makan. Nabi terus bagi kat mereka. Kalau hak Nabi terima tu hadiah, Nabi pergi makan sama dengan mereka. Begitu. Demikianlah hal setianya Nabi SAW dengan sahabat-sahabat yang fakir miskin itu. Sebagaimana datang khabar dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ahlus suffah adiyaf ahli al-Islam la ya'una ala ahlin wala malin. Katanya adalah ahlus suffah itu segala baik bagi orang-orang Islam. Itu dia. Nabi sebut macam tu. Nabi kata ni, mereka ni orang-orang miskin hak mai duk buat pondok duk keliling masjid Nabi ni, mereka ni adalah baik, adalah tetamu orang Islam. Tiada menumpang mereka itu atas ahlinya. Mereka tak ada keluarga. Mereka ni mai tak ada keluarga, semata-mata nak tumpang duduk di situ aja. Dan tiada tinggal mereka itu dengan hartanya. Dan mereka ni juga bukan orang yang ada harta. Mereka orang yang tak ada harta. Orang susah. Masalah Ahlus Suffah itu adalah tetamu orang-orang Islam. Apa maknanya? Sesungguhnya Ahlus Suffah itu telah dikhabarkan dahulu daripada ini. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang fakir miskin, yang tetap duduk di pinggir masjid Nabi. Mereka ni orang susah, orang miskin duduk sebelah masjid Nabi. Maka tentu bagi menuntut ilmu pada Nabi dan berbuat ibadah. Semata-mata pergi nak belajar daripada Nabi dan nak buat ibadah. Ni aja yang kata Ahlus Suffah ni. Maka tiada bagi mereka itu harta akan jadi tempat duduknya dan makan minumnya. Mereka miskin, tak ada apa. Maka jadilah mereka itu sebagai orang yang menumpang kepada orang-orang Islam di dalam negeri Madinah. Lazim atas mereka itu semuanya ra'ikan dan ambil berat pada mereka itu dan kesian kepadanya. Ahlus Suffah ni semua orang kena kesian dekat mereka, kena tolong mereka. Pasal apa? Pasal Nabi sendiri pun sangat-sangat jaga Ahlus Suffah. Nabi cukup-cukup jaga. Dengan kerana itulah mana-mana orang yang kesian dan ada apa-apa mau berikan kepada mereka, maka datang mereka itu memberi dan mengunjungnya. Maka siapa pun berasa nak bagi apa, pergi bagi dekat mereka ni semua. Cukup bagus bagi dekat mereka ni. Daripada makanan ataupun minuman dan lainnya. Dan di dalam mereka itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah sebagai kepala kepada Ahlus Suffah itu. Itu dia tuan-tuan, Abu Hurairah. Kita duk baca hadis ni, berapa hadis yang kita duk jumpa an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Rupa-rupanya dia ni salah seorang daripada Ahlus Suffah yang pi di situ betul-betul niat nak mengaji daripada Nabi, nak belajar apa-apa daripada Nabi, nak berkhidmat kepada Nabi. Ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ketua kepada Ahlus Suffah yang selalu mereka itu kena kelaparan dan kesempitan. Ahlus Suffah ni lah golongan yang paling teruk sekali kena ujian lapar, susah hidup dan sebagainya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wallahi allazi la ilaha illa huwa in kuntu la a'tamidu bikabidi 'ala al-'ardi min al-ju' wa ashudda al-hajar 'ala batni min al-ju'. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, kata Abu Hurairah, sesungguhnya adalah aku betulkan atas hatiku ke atas bumi dari sebab kelaparan. Abu Hurairah kata, aku kadang-kadang lapar ni sampai tak tahu nak buat apa, tekan perut di ke bumi ni, lapar tak ada benda nak makan. Dan aku ikat batu di atas perutku dari sebab lapar itu. Ni yang kata Abu Hurairah ni. Entah berapa kali kita dah jumpa hadis riwayat Abu Hurairah, kita tak tahu kata Abu Hurairah ni miskin macam ni. Lapar tak ada benda nak makan, sampai ambil batu bekas di perut ni, sendai perut, nak bagi tak lapar, nak bagi boleh tahan lapar. Masalah Abu Hurairah sabangkan lapar di dalam Islam. Sesungguhnya dengan sepotong hadis yang di atas itu dapat tahu kita betapa sabangnya seorang daripada sahabat Nabi kita yang di atasnya, yang ditimpa atasnya kelaparan itu. Baru kita tahu yang kata Abu Hurairah tu punya sabang dengan kelaparan sampai macam tu. Semata-mata kerana menuntut akhirat dan kerana mempersediakan amal ibadah. Kerana tu aja dia lapar. Maka dengan sebab kuat imannya dan kuat percayanya akan Allah, ditahan akan sakit dan kesempitan dunia ini. Dia tahan sampai macam tu kerana agama. Kita lah macam mana.
Bab makan ni saya cerita lah. Makan memang cukup lah kita ni. Makan memang cukup. Mengaji ceramah habis lambat sikit marah dah. Tak perut tak tahu pun tak makan lagi. Marah. Kuliah habis lambat sikit. Ceramah habis lambat sikit marah. Tak perut tak fikir orang main bukan makan lagi. Orang dia duk mulut duk sedap bercakap lah. Apa aku nak balik dengan kereta. Kena belok tu nak keluar tak boleh. Baru karut lah kita ni. Cukup karut. Kan? Sahabat Nabi ni bukan tertahan dalam kuliah Nabi. Tak ada benda nak makan. Ambil batu berkah di perut ni. Banding yang tu cukup. Kita tahulah kedudukan kita tang mana. Dalam nak mengamalkan Islam ni, kedudukan kita datang mana kita tahu. Macam tu aja. Maka tidaklah Abu Hurairah seorang saja yang demikian itu. Bahkan banyak daripada sahabat Nabi yang demikian itu. Contoh dia bawa main ni cerita Abu Hurairah. Tapi hak kena macam tu bukan Abu Hurairah seorang. Ramai yang kena macam tu. Sebagai tersebut khabarnya dia adalah hadis lain. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, walaqad qa'adatu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna fihi. Famarra bi Abu Bakr fasa'altuhu an ayatin min kitabillah ma as'aluhu illa liyushbi'ani famarra wa lam yaf'al. Tu dia. Cuba tuan-tuan tengok. Dan demi sesungguhnya telah duduk aku pada satu hari di atas jalan mereka itu. Yakni jalan yang keluar mereka itu padanya. Abu Hurairah ni satu hari. Dia tahu dah jalan ni jalan yang orang akan lalu. Dia saja duduk di jalan. Saja. Dia tahu dah kata jalan ni akan menjadi jalan yang dilalui oleh orang-orang tertentu. Dia saja duduk di jalan orang nak lalu ni. Yakni Nabi dan setengah sahabatnya Nabi dan setengah sahabatnya dia tahu dah jalan tu Nabi pun duk biasa lalu, sahabat-sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar apa semua pun duk biasa lalu jalan tu. Maka dia pergi tunggu di jalan tu. Membawa lapang perutku itu supaya dapat kiranya aku lalai daripada kelaparanku dan pedih hatiku dan dapat jalan kenyangku. Tujuan dia duduk di situ tu supaya kuat-kuatlah boleh terlupa kata lapang ni. Kita pernah dengar cerita Sayyidina Umar jadi khalifah, malam-malam duk keluar berjalan di lorong-lorong, di celah-celah rumah rakyat dia. Sayyidina Umar jadi khalifah, malam tak tidur. Dia keluar berjalan di lorong-lorong, di denai-denai, di jalan-jalan kecil, celah-celah rumah orang. Lalu nak siasat tengok, kok ada orang yang terlepas pandang mata dia. Rakyat dia yang susah. Pemimpin ni dia kena buat lagu tu. Kalau dia nak turun habang sebulan dulu. Allah sampai daun luruh keping boleh bagus. Dia nak pi sebulan lagi nak pi habang dah. Jalan tar ni mai basuh sampai mekelap pitah. Kan? Daun ni muaci boleh jangan bagi luruh atas tanah. Duk melayang turun tu pi sambut bang. Supaya bila mai hari yang dijanjikan dia lalu untuk tengok rakyat dia hidup dalam kemakmuran. Tak boleh macam tu. Dia kena buat spot check. Sebagai pemimpin, dia kena buat spot check. Dia sendiri, tak sahabat tak siapa keluar. Baru nak jumpa hak benda pelik-pelik orang miskin, susah, melarat, tak ada makan, tak ada minum ni, baru jumpa. Umar Al-Khattab, dia buat macam tu. Malam-malam tak tidur, duduk lalu, kok celah-celah rumah orang, pasang telinga dengar apa, jumpa ke dia. Satu budak duk teriak, mendidih bunyi suara teriak ni. Dia duk bang telinga dengar apa hal budak ni, demam, sakit ke apa ke yang teriak sampai tak, rupanya lapar, tak ada benda nak makan. Mak ni nak bagi anak tidur, nak lalaikan anak daripada lapang ni, nak bagi tidur ni, ambil batu, pergi jerang. Bila ayam mendidih, batu tu duk bergolek dalam periuk bunyi guru-guru, dia kata kat anak dia, saat lagi masak. Anak ni duk terlalai dengan pujuk mak dia ni, selesa. Jumpa kata Sayyidina Umar benda ni. Betapa rasa berdosanya Sayyidina Umar bila dia jumpa benda ni. Dia duk sangka-sangka rakyat semua dah okey dah. Rupa-rupanya ada rakyat yang terselit dalam celah-celah hidup yang ramai-ramai ni. Macam tu keadaan dia.
Terus dia pergi ketuk pintu rumah, panggil dia, tanya apa hal mak budak ni pun habang dah cerita lagu ni saya apa pun tak ada rumah, bukan sehari banyak hari dah duk jadi lagu ni, harap orang belah kesian bagi aja aku ada sikit bagi sikit, saya tak apa tak makan anak saya ni lah, saya kesian kat dia. Sayyidina Umar pun tak cakap banyak, dia cuma tanya, dia kata khalifah tak tahu ke hal kamu ni? Dia kata khalifah duduk di istana dia tak pernah tahu hal aku ni. Allah kata kat dia. Dia kata lah macam ni lah. Dia kata esok dia kata pi di pejabat khalifah tuntut hak kamu. Dia ni pun bukan tahu hang Sayyidina Umar ke apa Umar apa ke mana dia nak pita, tak apa. Esok pi tengok rupanya hak mai rumah dia semalam tu khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab buat lagu tu. Jadi mak ni yang tidur rebuih batu ni kerana nak bagi lalai anak ni. Lapang-lapang juga, tapi duk dengan harapan benda ni masak tak lagi boleh makan, dengan harapan dia nak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila lapang ni tak tahu nak buat apa, tekan perut, ikat batu di perut apa semua saja buat bagi ada kerja lain nak bagi lupa ke lapang ni. Dia keluar pergi duk tunggu di tepi jalan tu, berjalan sana sini nak bagi lupa ke lapang tu. Begitu. Untuk benda ni psikologi lah. Kita kalau ada banyak masalah, apalah sangat dan sebagainya, buat bagi ada kerja banyak. Buat sibuk dengan kerja. Buat sibuk dengan kerja, lupa lah masalah kita. Buat lagu tu lah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi buat lagu tu. Dia pergi duduk di jalan tu buat bagi ada hal jumpa, cakap apa semua, dia nak bagi lupa ke lapang dia. Dan satu lagi harap-harap tak lagi kot lah mana nak tahu lalu Nabi kan, lalu Abu Bakar kan, lalu Sayyidina Umar ke apa ke tak lagi, manalah nak tahu kot depa nampak dia, depa ajak dia pergi makan di manakah, boleh kenyang ke dia. Harapan dia macam tu, dia kata. Dan dapat jalan kenyang kepada aku. Dia kata di dalam aku duduk itu, maka lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang kata apa? Menahan luka di pergantingan. Dia kata. Memang dia tahan tu memang tak silap tempat. Tempat tu memang boleh kata. Tengok-tengok Sayyidina Abu Bakar main. Dia kata alhamdulillah. Nampak lapang aku ni tak lama. Pasal Sayyidina Abu Bakar orang ada duit. Dia orang menjaga. Tengok-tengok Sayyidina Abu Bakar main. Maka bila aku lihat akan dia, yakni akan Sayyidina Abu Bakar lalu itu, lalu bangkit aku bertanya kepadanya daripada satu ayat daripada kitab Allah, yakni ayat Quran. Buat-buat tanya. Tengok Sayyidina Abu Bakar main cantik, dia kata. Dan bangkit dia assalamualaikum, buat tanya apa ni, ada satu benda nak tumpang tanya. Sebenarnya bukan nak tanya, dia pun pandai dah benda tu, dia pun tahu dah. Ada udang, cerita dia ada udang duk menyorok dalam mi tu. Ada cerita. Dia duk nampak mi ni. Maka dia pun buat-buat tanya satu ayat daripada ayat Quran. Bukannya aku tanya itu kerana aku tidak ingat dan tidak tahu. Dia kata aku tanya tu bukan benda aku tak tahu. Aku tahu dah benda tu. Saja tanya. Dia kata. Bahkan tiada aku tanya. Melainkan kerana boleh dikenyang aku dengan pertanyaanku itu. Tujuan aku tanya tu satu. Supaya bila duk sibuk tanya ni terlupa kelapang. Satu. Dan supaya dikatanya kepada aku, mari ke rumah, aku beri kamu makan. Ini yang kedua. Ataupun bila tanya-tanya, dia kata ni panjang cerita ni, nak sembang tengah jalan tak boleh, jom pergi rumah. Alhamdulillah. Lagu tu. Tuan-tuan, Abu Hurairah sampai macam tu nak cari makan. Susahlah, dia nak abang kata susah. Maka lalu ia dan tiada ia kata apa kepada aku. Terlepas. Sayyidina Abu Bakar ni pun dia ni duk buat tanya, dia pun buat lagu orang betul benda, dia pun habang lah soalan tanya ni, dia pun jawab pakai putih 5 tahun tu aja. Tak ajak pun kot nak kata jom pergi rumah, tak apa, jom saya pergi terang di rumah. Alhamdulillah, sambil duk terang takkan ayam teh tak keluar mai. Buah-buah hulu pergi karah kalau ada buah keluar pergi lah. Kan? Tengok Sayyidina Abu Bakar, pakai selesai tahun tu aja. Tak ajak pergi rumah pun. Selepas lah. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, "Summa marra bi Umar, fasa'altuhu an ayatin min kitabillah, ma sa'altuhu illa liyushbi'ani, famarra wa lam yaf'al." Sama juga. Kemudian lalu pula dekat aku Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Bakar dah lepas dah, tak dapat apa. Nampak Sayyidina Umar pula main. Ni pun satu orang ada duit juga. Nampak Sayyidina Umar main. Maka aku tanya kepada dia satu ayat daripada kitab Allah, yakni Quran. Tiada aku tanya akan dia, yakni akan Umar itu, melainkan supaya dikenyangnya akan aku. Macam tadi juga.
Tujuan aku tanya ni supaya sembang-sembang terlupa pergi ke lapang tu. Yang ni supaya yang ni Umar beri aku makan. Dan mudah-mudahan dikatanya, marilah ikut aku ke rumah. Dia kata, harap macam tu juga, harap-harap tak ada apa. Maka lalu Sayyidina Umar Al-Khattab dekat aku dan berbual aku dengan dia pada ayat Quran itu. Tetapi tiada memperbuat ia, yang ni tidak diajaknya aku ke rumahnya untuk bagi makan. Terlepas juga, 2 orang dah terlepas. Kan? Bukan semua orang faham maksud yang tersirat. Kan? Bukan semua orang faham maksud yang tersirat. Dia nak abang secara direct, malulah. Secara indirect, secara kawah dengar tu pula jenis orang lurus betul benda, dia tak faham yang tersirat. Dia duk buat lagu betul ni. Nanya kawan ni. Kan, nanya kawan ni. Jadi lagu tu. Sambung hadis tu dia kata, summa marra Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Mainlah Nabi pula main. Fatabassama hina ra'ani wa qala ya Aba Hurairah. Qultu labbaika ya Rasulullah. Qala alhiq wa madha fa atba'tuhu wa dakhala manzilah. Fasta'zantu fa'adhina li fawajada qadahan min laban. Ni boleh dah kata. Kemudian daripada sudah aku berbual dan bertanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu, lalu pula Abul Qasim, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar lalu terai tengok tak makan. Lalu Sayyidina Umar pula terai pula sekali lagi tak jadi juga. Kali ketiga Nabi mai. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu, maka lalu tersenyum Nabi pada waktu melihat ia akan datang. Dia kata Nabi ini main-main tengok Abu Hurairah ni, Nabi senyum. Nabi orang seperti ini. Sifat Nabi kita selalu apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi dia fatanah, cerdik. Sekilas ikan di ayam Nabi tahu dah. Jantan, betina ke unsa kan Nabi tahu. Nabi cerdik. Nabi memang layak jadi Nabi, cerdik. Nabi lalu tengok Abu Hurairah cara duduk berdiri, cara tahu dah. Fatabassama, Nabi senyum kat dia. Nabi tahu dah ni duduk tunggu ni lapang dah ni, tak ada benda nak makan, tak apa. Dan dikenainya muka aku dalam kelaparan yang sehabis-habis lapang. Nabi kenai. Nabi tengok muka satu orang ni, muka ni jujur ke, muka buat-buat ke, muka ni betul-betul orang amanah ke, muka ni orang yang dalam sakit ke, muka ni orang betul-betul gembira ke, ini muka orang lapang ke. Nabi ni bijak cerdik. Tengok sekali aja Nabi. Dan dipanggilnya aku, sabda Nabi, hai Abu Hurairah. Sahut aku, saya ya Rasulullah. Sabda Nabi, marilah turut belakang aku. Nabi pun tak tunggu dia tanya apa, Nabi terus tegur dia, ya Abu Hurairah. Dia pun kata, labbaika ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Nabi terus kata dia, jom ikut aku. Dan berjalan terus dia ke rumahnya. Lalu aku turut akan dia dari belakang. Abu Hurairah ikut belakang Nabi sampai ke rumah Nabi. Bila sampai aku ke rumahnya, lalu masuk ia ke rumahnya itu. Nabi pun terus masuk dalam rumah. Dan minta izin aku kepada Nabi untuk masuk ke dalam rumahnya itu. Maka diizinkannya aku. Ini adab. Adab. Dalam hadis ni dia sulam sekali dengan adab. Walaupun pi sekali dengan tuan rumah, pi sekali dengan Nabi, Nabi masuk dalam rumah, dia ni sampai depan pintu, minta izin dulu. Ya Rasulullah, bolehkah aku masuk? Adab. Nabi pun mengizinkan dia masuk. Maka bila sudah masuk ia, maka didapatnya di dalam rumahnya satu bekas susu. Ada isi susu di dalamnya. Masuk-masuk tengok ada satu qadah. Ada satu bekas. Dalam tu ada laban, ada susu. Faqala min aina hadha laban lakum? Qila ahdahu lana fulan. Maka ia pun, yakni Nabi SAW pun tanya kepada ahli rumahnya. Nabi tanya pada isterinya. Sabda Nabi, dari mana datang susu ini kepada sekalian kamu? Nabi tanya dulu, ni susu ni mai mana? Nabi tanya kepada isteri dia. Maka dijawab, dia telah diberi orang akan dia bagi kita oleh sianu. Isteri Nabi pun kata, tadi ada siapa ke mai bagi susu ni dekat kita, mai hadiah dekat kita susu ni. Bila didengar oleh Nabi SAW kata orang yang demikian itu, maka Nabi pun bersabda kepada Abu Hurairah. Kata Nabi, faqala Rasulullah SAW, ya Aba Hurairah,
Qultu labbaika. Faqala alhiq ila ahli suffah. Fad'uhum wa hum adhiyaful Islam. La ya'wuna ala ahlin wa man. Maka sabda Nabi SAW, wahai Abu Hurairah. Maka jawab Abu Hurairah, saya ya Rasulullah. Maka sabda Nabi, lekahlah pergi kamu kepada ahlu suffah. Yakni orang-orang yang duduk di tepi, di pinggir masjid yang ramai mengaji dan beramal ibadah itu. Pergi panggil mereka itu kemari. Sudahlah. Nabi pula dah macam tu. Susu ada sebekas aja. Abu Hurairah tengok-tengok, dia duduk nampak habuan dia dah. Satu Nabi pergi kata kat dia, wahai Abu Hurairah, panggil geng kita mai semua. Dia kata, pergi dah. Dia kata, kalau boleh pun tak banyak mana dia dah. Duk ada anu sikit ke, duk ada anu ramai, duk ada anu yang kata ahlu suffah nu. Nabi kata pergi panggil depa mai, kita pakat-pakat minum ramai-ramai. Sudah. Kerana mereka itu tetamu orang-orang Islam. Tiada menumpang mereka itu atas keluarga dan atas kerabatnya. Dan tiada harta bagi mereka itu. Dan tiada seorang pun yang ditumpangnya. Dan tempat tidur mereka itu ialah masjid Nabi SAW. Tidak ada mereka itu tempat berteduh dan berbuat ibadah lain daripada tempat itu. Nabi kata pula ke Abu Hurairah, ketua ahlu suffah ni. Nabi kita pergi panggil kawan-kawan kita semua pakat main minum susu orang bagi ni. Hang pun bukan tak tahu, semua tu pun orang susah, makanan tak ada, rumah tak ada, apa pun tak ada. Mai di sini semata-mata kerana nak mengaji Quran daripada aku. Pergi panggil mereka semua, mai kita pakat minum ramai-ramai. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, iza atathu sadaqatun ba'atha biha ilaihim wa lam yatanawal minha syai'an. Wa iza atathu hadiyatun arsala ilaihim fa'asaba minha wa asyrakahum fiha. Apabila datang kepada Nabi SAW satu sedekah orang, maka dikirimkannya sedekah itu kepada orang-orang ahlu suffah. Abu Hurairah kata Nabi ni, kalau orang mai kat dia kata, ya Rasulullah ni aku sedekah ke kamu. Nabi ambil, Nabi tak makan sikit pun. Kerana Nabi dan keluarga Nabi tak boleh makan hasil sedekah. Kalau orang mai abang kata, ya Rasulullah ni aku sedekah ke kamu, Nabi ambil, dia bagi ke orang semua. Begitu. Dan tidak diambilnya bagi dirinya dan bagi keluarganya sedikit pun. Maka dimakannya oleh orang-orang suffah itu barang yang datang daripada Nabi. Hak tu jadi habuan ahlu suffah semua sekali. Dan apabila datang kepada Nabi itu hadiah orang daripada makanan, maka dikirimnya setengah kepada ahlu suffah dan ambil kepadanya setengah buat dirinya dan keluarganya. Kalau barang tu hadiah, baru Nabi ambil. Dan bersekutu Nabi dengan ahlu suffah itu padanya. Dan barulah Nabi makan sama-sama dengan ahlu suffah. Masalah, dia kata, sedekah itu haram kepada Nabi dan keluarga Nabi memakannya. Dengan kerana itulah tersebut dalam hadis, apabila datang sedekah orang kepada Nabi, maka dikirimnya kepada orang-orang ahlu suffah dan tidak diambilnya sikit pun. Sama ada sedekah itu sedekah wajib atau sedekah sunat, haram berlaku ke atas Nabi dan keluarganya memakannya. Bersalahan hadiah, maka hadiah itu harus bagi Nabi dan keluarganya memakannya. Dengan kerana itu tersebut dalam hadis ni, apabila datang hadiah, maka bersekutu Nabi dengan ahlu suffah akan memakannya. Itu dia bagi penjelasan. Baik, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, fasa'ani zalik wa qultu ma hadha al-qadah baina ahli suffah wa ana wa rasuluhu ilaihim fasayamuruni an udirahu alaihim fama asa an yusibani minhu wa qad kuntu arju an usiba minhu ma yughnini wa lam yakun buddun min ta'atillah wa ta'ati rasulih. Maka sudahlah tidak suka hati aku apabila aku disuruh oleh Nabi SAW panggil semua ahlu suffah itu datang minum susu yang sedikit itu. Dia kata apa? Dia kata aku dengar Nabi suruh panggil mai ramai-ramai, aku tak syok betul, dia kata. Dia duk harap benda tu nak boleh kat dia. Tonton Nabi suruh panggil nu ramai duk ada nu. Dengar yang tu dia kata hati jadi tak seronok dan dia terus terang abang dalam hadis ni. Memang tak seronok. Dia nampak dia nak boleh pun sikit, tidak pun tak boleh langsung lagi. Lagu tu.
Dan berkata dalam hatiku, apakah rasanya sedikit susu itu? Dia teringatlah hati dia, kata tengok bekas pun kecil aja. Ada tak yang mana? Hidup panggil mai ramai-ramai, dia kata habis. Dan sebanyak mana dapat daripada susu itu antara ahlu sufah dan aku, bersuruh kepada mereka tu. Dia kata tak kira kalau mai puak-puak tu tak lagi. Dia kata puak tu sikit nak boleh kat aku banyak mana. Dia kata ni sebelum pi ni duk teringat dalam hati macam tu. Maka tentulah lagi akan disuruh Nabi akan daku bekerja, memberi minum akan dan mengedarkan bekas susu kat atas mereka itu daripada seorang kepada seorang. Dia kata takat pi panggil mai tu dah selesai, tak lagi dah mai, tak lagi nampak aku lu kena pi tuang kat depa ni, dia kata. Tuan-tuan, Abu Hurairah pun manusia juga. Jadi dia tak tipu kita. Hadis ni dia tak tipu. Tadi abang betul-betul ni. Jadi sebagai satu orang manusia yang lapang pula, dalam keadaan lapang pula tuan-tuan. Dia tu ingat benda ada sikit, nak pergi panggil ramai. Kalau dapat pun seorang banyak mana nak boleh. Satu. Yang kedua, dia kata aku ni dia suruh pergi panggil, tak lagi bila mai tentu aku dah kena tuang kat depa bagi-bagi. Lah. Dia kata aku makayang mata lah. Kan? Duk berasa dalam hati lagu tu. Dia kata maka apalah diharap dapat kepada aku daripadanya oleh sedikit susu itu. Dia kata tak boleh apa dah kat aku. Dia kata. Maka barangkali boleh tak dapat langsung. Dia kata harus lah. Dia kata kali ni harus. Maka kata hatiku, padahalnya sesungguhnya adalah aku itu berharap dan bergantung hati kiranya dapat minum daripadanya. Hati memang duk ingat macam tu. Tapi walaupun macam tu, aku harap juga dalam hatiku, aku dapat minum juga. Tapi tang Nabi suruh, aku buat. Tak ada masalah, dia kata. Maka sekira-kira tidak mau lagi aku kepadanya. Aku ni kalau boleh, kalau ikut hati, dia kata aku nak minum ni kira sampai puas. Sampai tak mau minum dah. Kalau boleh, hati mau macam tu. Hati, tuan-tuan. Hati merit hati. Dia kata kan. Hati memang macam tu. Hati kita ni memang kalau boleh nak kita semua, tak mau bagi ke orang lain. Abu Hurairah pun manusia. Dia pun ada hati yang macam tu. Dia pun kalau boleh susu tu, biar dia dengan Nabi aja minum. Apa nak buat? Nabi suruh dia pergi panggil. Yang ni sekiranya kenyang dan puas daripada dahaga. Tetapi apalah mau katakan, tiada ada jalan lari daripada turut perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tak ada pilihan. Nabi suruh pergi panggil, aku kena pergi. Dia kata, maka dijalankannya sebagaimana suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, fa ataituhum wa da'awtuhum falamma dakhalu alaihi fa akhadhu majalisahum faqala ya Aba Hurairah khudhil qadah wa a'tihim. Tunggu dah. Maka pergilah aku kepada ahlu sufah itu dan aku panggil semua mereka ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kata kepada mereka itu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil makan ke rumahnya akan sekalian kamu. Dia pun jujur punya orang. Pihak abang betul. Dia kata Nabi minta sila hampa semua, Nabi ada buat makan di rumah dia. Padahal kalau Nabi kecoh sikit kan tak boleh. Pihak abang ni jom, siapa nak pergi rumah Nabi, jom. Pihak abang lagu tu. Panggil juga. Tapi buat lagu macam tu ya. Jom, siapa nak pergi rumah Nabi, jom. Lepas ni tanya nak pergi buat apa? Aku tak tahu, tak apa aku nak pergi, jom. Kata lagu tu buat. Bukan tak boleh kan? Nakal. Orang nakal dia boleh buat punya. Kan? Aku pun tak tahu, tapi tak apa aku nak pergi, jom. Kalau nak pergi ajak lagu tak ajak. Tapi ajak. Tapi lagu tak mau ajak. Tapi dah, dia pergi abang betul-betul. Dia kata, jom kita pergi rumah Nabi. Nabi panggil makan. Pergi abang ke orang lapang. Allah. Dia nak kata tak mau. Allah. Dia kata, maka mereka itu pun berangkat semuanya. Datang ke rumah Nabi. Tunggu. Tak tinggal seorang pun. Tak tinggal. Alhamdulillah. Hari ni memang rezeki Tuhan hantar main. Dia kata, berlarah pergi semua sekali. Maka bila sampai ke sana, maka semuanya meminta izin masuk. Pakat masuklah seorang sikit, pakat duduk dalam rumah Nabi. Lalu diizinkan oleh Nabi SAW akan mereka itu masuk.
Maka tak kala sudah masuk semua mereka itu atas Nabi SAW, lalu mengambil mereka itu masing-masing akan tempat duduknya. Bila mereka sudah duduk semuanya, maka bersabda Nabi SAW, hai Abu Hurairah, ambil olehmu akan bekas susu ni dan bagi minum akan mereka itu seorang. Kemudian dia berkata, oh sungguh lagu duk ingat tu sungguh dah. Ya kan, Nabi pun dah semua duduk. Nabi kata, Abu, okey, pituang kat depan orang sikit. Tunggu lagu hak dia duk ingat tu, tunggu dah. Kalau dia boleh pergi duduk orang mula terima tuang tu, cantik lah. Dia kena tuang. Maka capailah dan unjukkanlah. Apabila aku dengar sabda Nabi SAW suruh yang demikian itu, maka aku junjung sebagaimana suruhnya. Ikutlah lagu Nabi kata. Benda memang duk jangka dah, kan? Apalah, serah kat Tuhan lah. Kalau ada rezeki ada, kalau tak ada pun tentu ada hikmah di sebalik benda ni. Ambil jak susu ni, pituang orang sikit dekat orang semua. Kata hadis tu, fa akhadtul qadah faja'altu anawiluhu ar-rajula fayashrabu hatta yarwa thumma yarudduhu fa anawiluhu al-akhar hatta intahaitu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad rawiya al-qaum kulluhum. Dia kata, maka aku ambil akan bekas susu itu, maka jadi aku mencapaikan bekas itu akan seorang laki-laki supaya diminumnya sampai puas dahaganya. Dia pun tuang bagi kau untuk minum sampai puas dan sampailah kenyang perutnya. Maka laki-laki itu pun menyambutnya dan minumnya akan susu itu sampai kenyang. Kemudian daripada itu dikembalikannya bekas itu kepada aku, dan aku pun ambil kembali akan dia. Bekas pun ada satu saja, ambil pergi bagi kau tu minum. Kalau mau lagi boh lagi minum sampai kenyang, ambil pergi bagi kat orang lain pula, minum sampai habis. Nak lagi pergi ambil boh minum sampai kenyang, ambil pergi bagi kat orang lagi. Lagu tu punya style pula. Dia, zaman tu bukan senang boleh nak ada gelas orang satu tuang. Masa tu satu gelas aja. Satu gelas tu kena tunggu kena tunggu giliran. Seorang-seorang pula bukan minum seorang sekali teguk dah, minum sampai kenyang. Nabi kata bagi dia minum sampai kenyang. Habis kawan ni minum sampai kenyang. Habis kawan ni minum sampai kenyang. Duk buat style lagu tu. Ni kawan ada tuang ni. Ini yang jadinya macam tu. Maka aku unjukkan kepada orang lain. Pergi duk suar jugalah nak buat macam mana Nabi suruh. Pergi bagi kat kau ni. Pergi bagi kau ni, tunggu tengok kau tu duk minum. Dia duk selai. Dia kedua. Air tak kenyang lagi. Mau segelas lagi. Lagu tu punya duk tunggu. Maka orang itu pun menyambut. Langsung meminumnya. Demikianlah aku perbuat daripada seorang pada seorang. Minum susu dalam bekas itu sampai kenyang belaka semua sekali. Sehinggalah sampai aku dengan bekas susu itu kepada Nabi SAW. Padahal susu itu ada lagi, masih tidak habis. Mukjizat Nabi itu ada di situ rupanya. Sampailah dekat Nabi. Dia kata, dan sesungguhnya telah puas dahaga dan kenyang semua kaum itu. Maka aku pun bagi bekas itu kepada Nabi SAW pula. Nabi suruh bagi ke orang lain semua dulu, baru Nabi pula minum. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يده ثم رفع رأسه فتبسم فقال يا أبا هريرة اشرب فشربت فلم أزل أشرب ويقول اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكه. Itu dia. Maka dia ambil oleh Nabi SAW akan bekas susu itu, lalu diletaknya di atas tanganku, di atas tangannya yang mulia. Last sekali sampai gelas tu dekat Nabi, Nabi ambil di tangan dia. Kemudian dia angkatnya ulunya kepada aku, yakni memandang ia akan daku, lalu senyum ia. Nabi ni orang cerdik. Nabi tahu dah daripada tadi duk pitung ayat dekat orang tu, Nabi tahu dah. Syekh ni susah hati ni, dia kata takut dia tak dan kan. Nabi ni dia senyum dah. Bila last sekali Nabi pegang gelas tu, Nabi tuang kat dia, Nabi senyum kat dia. Senyum nampak macam Perli macam tu. Kan? Senyum tu lain macam punya senyum. Kan? Senyum orang bijak, orang cerdik senyum. Orang yang faham maksud yang tersirat di hati kawan yang kena senyum ni. Begitu. Kerana dilihatnya tidak habis susu itu sebagai yang disangka oleh Abu Hurairah tadi. Itu dia. Nabi senyum. Nabi tahu dia ni duk sangka susu ni nanti habis, dia tak ada minum. Susu tak habis. Jadi begitu. Lalu sabda Nabi SAW, ya Abu Hurairah, Nabi kata,
Jawab Abu Hurairah, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, tinggal aku denganmu belum minum susu ni. Nabi kata, lah kita dua aja yang tak minum lagi. Nabi kata. Jawab Abu Hurairah, sebenarnya ya Rasulullah, dia tak betul. Kita dua lah yang tak minum. Wah, dia kenyang belakang. Dia kata, tinggal kita dua. Betul ya Rasulullah, betul. Dia kata, sabda Nabi, duduk kamu supaya boleh kamu minum. Nabi kata kat dia, duduk. Minum. Nabi kata. Maka duduk Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu. Dan Nabi SAW mengunjukkan bekas susu itu kepadanya. Nabi bagi gelas tu dekat dia. Lagi spesial, tuan-tuan. Orang lain Abu Hurairah bagi. Dia Nabi bagi. Tuan-tuan, Nabi, tuan-tuan. Bekas Nabi ni apa pun cukup hebat lah. Dia ni dapat keistimewaan. Nabi bagi kat dia. Nabi bagi dia, nah, minumlah ni. Tangan Nabi yang mulia bagi kat dia. Dan sabda Nabi, minum engkau ya Abu Hurairah. Maka disambut oleh Abu Hurairah akan bekas itu, serta terus minum susunya. Tak bagi cana dia pun. Kan? Alhamdulillah lah, ada penuh gelas lagi, dia pun minum. Kata Abu Hurairah, maka tidak berhenti aku minum. Padahal Nabi bersabda, minum ya Abu Hurairah sampai kamu kenyang. Dia minum habis. Nabi kata minum lagi. Tambah lagi kat dia. Minum. Nabi kata minum. Isyrab ya Abu Hurairah. Minum wahai Abu Hurairah. Maka minum juga aku. Sehinggalah berkata aku kepada Nabi, demi Tuhan yang membangkitkan ia akan Tuhan hamba dengan sesungguhnya menjadi Nabi. Tak boleh biar. Tak upaya dah yang tadi duk takut tak cukup tadi ni. Nabi kata minum. Duk tengah minum ni, Nabi kata kat dia minum lagi. Sampai terendah. Sampai dia kata, demi Allah, dia kata Tuhan ba'asaka bil haq, yang membangkitkan kamu menjadi Nabi yang sebenar. Dia kata, tiada hamba dapati baginya jalan untuk memasukkan susu itu ke dalam perut hamba lagi. Tak ada tepat dah. Dia kata, hati dah aku minum ni. Ya Allah, tak pernah aku minum macam ni. Tak ada tempat dah nak isi susu ni. Dia kata, kerana hamba ini sudah cukup kenyang rasanya. Bila didengar oleh Nabi SAW akan perkataanku yang demikian itu. Lalu bersabda Nabi, beri kepada aku bekas ini supaya aku lihat. Maka aku unjukkan bekas itu kepada Nabi SAW. Fa'akhazal qadah fahamidallah wa samma summa syaribah. Kemudian diambil oleh Nabi SAW akan bekas susu itu daripada aku, yakni daripada Abu Hurairah, serta dilihatnya banyak lagi susu itu. Nabi ambil tengok pun tak ada banyak lagi, maka memuji ia akan Allah dengan katanya Alhamdulillah. Nabi ni bila ambil tengok susu tak ada banyak lagi, fahamidallah, Nabi kata Alhamdulillah dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian terus ia minum susu itu pula, baru Nabi minum. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dahsyat tuan-tuan. Satu hadis pun padah. Kita baca satu lagi hadis. Boleh Satu lagi kita baca. Dia kata hadis pendek saja. Bab ma jaa fi at-tashabbuh. Ini pula satu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan celaka makan banyak. Ini pula dia main satu bab tashabbuh. Maksudnya makan ni sampai syab'an, sampai kenyang, sampai tak boleh nak menguih. Jadi macam ulang sawah balas kambing ni. Kena kambing sekor tu tidur terkelentok tengah jalan lah, tak tahu tang mana. Makan sampai legu tu dikeji oleh agama. Dia kata, ketahuilah saudaraku, makan banyak itu bala ke atas orang yang mengamalkannya. Tentang kita terus cakap dari segi agama. Cakap dari segi kesihatan model lah ni, dari segi perubatan lah ni. Bagus dekat orang makan banyak. Penyakit ni, apa penyakit pun punca daripada perut. Apa penyakit pun punca daripada perut. Sebutlah darah tinggi ke kencing manis ke apa, semua punca daripada makanan masuk dalam perut. Maka Islam awal-awal dia dah main dengan benda yang macam ni. Pesan awal-awal dah, makan jangan sampai macam nak bunuh diri. Begitu. Kerana ialah yang menyebabkan rugi dunia akhirat. Dunia pun rugi pasal apa? Dia main penyakit tuan-tuan. Ya Allah. Masuk hospital ni, kalau kena hospital private ni, habis duit. Satu penyakit kecil aja, masuk hospital minor operation, pembedahan kecil aja, dia ranjau 7-8 ribu lah. Dunia pun rugi. Akhirat lebih-lebih lagi. Bila makan banyak terlampau kenyang, ibadat tentu kurang.
dunia akhirat akan rugi. Kerana sesungguhnya seseorang yang banyak makan itu kuat kenyang. Apabila kuat kenyang, kuat pula malas. Ini dia berjangkit. Kenyang, dia main malas. Dan mau pula kuat tidur dan bersenang-senang diri. Dah perut kenyang, dia kena tidur. Macam tu. Dan tiada mau buat kerja dan tiada mau buat ibadah lagi. Ini penyakit orang kenyang. Disebabkan berat perut dan juga berat badannya. Maka apabila seseorang itu malas kerja, malas buat ibadah, maka rugilah dia dunia akhirat. Dan jadilah dia banyak lapang di negeri akhirat kerana kosong dia daripada ibadah yang jadi bekal akhirat itu. Dunia rugi, akhirat itu pipi lenggang saja. Ibadat tak ada banyak mana. Begitu. Dengan kerana itulah diberitahu oleh Nabi SAW kepada umat dia. Maka hendaklah umat Nabi jangan kemukakan makan banyak. Kerana orang yang makan banyak dan kenyang, ia secukup-cukup kenyang dalam dunia ni, nescaya panjang lapak di akhirat nanti. Begitulah khabar dalam hadis-hadis Nabi. Satu daripadanya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, tajashsha'a rajulun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kuffa 'anna jusha'ak fa inna aktsarahum syab'an fid dunya atwalakum ju'an yaumal qiyamah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia telah mengeluarkan serdawa dia kata belahak. Dia kata telah mengeluarkan sedawa ataupun belahak oleh seorang laki-laki di sisi Nabi SAW. Oh, Nabi tengah duk mengajar apa semua, kawan sebelah ni kata bunyi. Ni berlaku di sebelah Nabi SAW. Bila didengar oleh Nabi SAW akan sedawa itu, akan belahak tu, Nabi dengar kawan sebelah ni kata, maka ditegurnya. Nabi terus tegur. Kerana sedawa itu satu alamat kenyang daripada makan banyak. Dengan sebab itu keluar bunyi dari dalam kerongkong itu kerana angin. Dengan sebab sedawa kamu itu, dengan sebab kenyang daripada makan banyak itu. Belahak ni dia dua lah. Satu kenyang lah, yang kedua penyakit angin. Silap duk mengaji ni bersila guna kena orang tu dia bunyi lain macam. Dia belahak kenyang dengan belahak angin ni dia tak sama. Kan? Belahak kenyang dia begitu kan. Kalau dia kena sampai 6 harakat, yang tu angin. Duduk begitu. Kan? Panggil anak cucu main duk urut belakang ni. Urut ni tu lengah. Yang tu dia panggil angin. Yang ni belahak kenyang ni. Hak sebelah Nabi ni. Bila belahak macam tu, Nabi tahu ni kenyang sangat ni dia ni. Maka sabda Nabi SAW pada tegurnya itu, wahai laki-laki, Nabi kata, jauhkan olehmu akan sedawa kamu itu daripada kami. Tuan-tuan, tu sebab dalam masyarakat barat, tuan-tuan, orang putih, mereka kalau belahak, mereka kata sorry. Kita orang Melayu ni belahak, Alhamdulillah kan. Alhamdulillah tu bagus lah. Tapi sebenarnya belahak tu tak bagus. Kata Alhamdulillah tu tak salah. Tapi sebenarnya belahak tu kurang adab. Jadi kita bila belahak ni, Alhamdulillah kata sorry lah. Pasal terbelahak. Ya. Orang yang berpendidikan barat dan orang barat, mereka kalau belahak, sorry. Mereka benda tu aib bagi mereka. Muka merah dandan. Ni orang yang memang diorientasikan cara barat ni. Dia kalau kata sebelah kita dandan, sorry, muka merah dandan, dia mengaibkan benda tu. Rupanya dalam Islam macam tu. Nabi SAW ada seorang belahak sebelah dia, Nabi tegur lala tu juga. Nabi terus kata kuffa anna jusha'ak, tahan belahak hang tu. Nabi kata fa inna aktsarakum syab'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Yang ni jangan kamu buat makan banyak sampai keluar sedawa belahak itu. Kerana perbuatan yang demikian itu mendatangkan sangat kenyang. Maka bahawasanya yang banyak kenyang daripada orang-orang di dalam dunia ni, jadi panjang mereka itu lapang hari kiamat. Nabi kata terlampau kenyang atas dunia ni, akhirat esok lama masa lapang dia. Nabi kata, dengan kerana itu aku bagi ingat kepadamu
Kata Nabi SAW pada lelaki-lelaki tadi. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib daripada ini wajah. Dan ada datang satu riwayat daripada Abi Juhaifah pada bab ini. Masalah dia kata makan banyak dalam dunia menjadikan panjang lapang di akhirat tu macam mana? Demikianlah beberapa hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu. Seperti yang telah datang riwayat. Lagi begini, dia kata an Atiyah bin Amir al-Juhani qal sami'tu Salman radhiyallahu anhu wa ukthira ala ta'amin ya'kuluh faqala hasbi inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna akthara an-nasi syab'an fid dunya atwalakum ju'an yawm al-qiyamah. Diriwayatkan daripada Atiyah bin Amir al-Juhani, kata dia, aku dengar seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dibanyakkan orang atas makanan yang dimakannya itu. Ada seorang sahabat Nabi duk makan, bila orang duk tambah kat dia. Zid kaman duk tambah, dia duk. Maka kata sahabat Nabi ni, dia kata hasbi, dia kata cukup, dia kata memadailah, cukuplah, bahawasanya telah aku dengar Nabi SAW bersabda, bahawasanya yang lebih banyak daripada orang pada makan kenyang di dunia ni, dialah yang lebih panjang masa lapang di akhirat. Meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Itu dia. Sahabat Nabi tengah duk makan pun ingat lagi dekat pesan Nabi. Kita lah tengah duk makan, orang tu tambah ingat juga duk kata ni Nabi marah ni duk tambah, tapi tambah juga kan, bukan tak ingat kan. Dia kata ni duk makan ni Nabi duk kata tengah sedap mau duk berhenti, tapi dia duk tambah juga. Sahabat Nabi dah, dia makan bila orang duk, dia terus kata hasbi, cukup, dia kata aku ingat lagi Nabi pesan. Nabi kata orang yang terlampau kenyang atas dunia, akhirat dia lapang lama. Aku tak mau tambah. Macam tu. Masalah makan banyak itu bala atas umat Muhammad SAW. Sesungguhnya inilah awal-awal bala yang turun ke atas umat Muhammad kemudian daripada wafat Nabi. Iaitu membanyakkan makan dan loba atas bersedap-sedap dan juga semegah-megah makanan. Zaman Nabi hidup, semua makan apa semua susah. Kita duk baca ni zaman Nabi hidup. Nabi susah, sahabat-sahabat yang hidup zaman Nabi susah. Wafat saja Nabi, dia main zaman senang. Mai zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Islam dah memerintah makin banyak tempat. Makin luas kawasan pemerintahan Islam. Bila luas kawasan pemerintahan Islam, maka kutipan jizyah dan sebagainya makin banyak, duit makin banyak. Dia mai zaman kerajaan Umayyah, mai Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. Betul-betul masa tu kerajaan Islam dah ada dalam kesenangan yang amat sangat. Khalifah-khalifah yang ada ni semua hidup dah mula bermewah-mewah dan bermegah-megah. Ni dia beritahu kat kita, dia kata wafat Nabi bermulalah zaman senang bagi orang-orang Islam. Zaman Nabi hidup semua susah. Dengan kerana itu jadilah sedikit amal mereka itu. Dengan kerana itu orang yang hidup selepas zaman wafat Nabi, amalan tak yang mana. Pasal apa? Pasal makan sedap, duduk selesa, ibadat orang. Begitu. Maka sayugialah hadis yang datang riwayatnya demikian ini. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu bala'in haddatha fi hadhihi al-ummah ba'da nabiyha ash-shab'. Fa innal qaum lamma shabi'at butunuhum saminat abdaluhum fa dha'afat qulubuhum wa jamahat syahwatuhum. Maksudnya diriwayatkan daripada isteri Nabi SAW. Kata dia awal-awal bala yang jadi pada umat Muhammad kemudian daripada wafat Nabi ialah kenyang. Kenyang itu satu bala. Bala ni maksudnya satu ujian. Ujian kenyang. Begitu. Yang ni membanyakkan makan. Maka bahawasanya satu kaum itu apabila kenyang perutnya, maka gemuk tembun tubuhnya. Bila makan ni, tuan-tuan ni bulan puasa nak main tak apa hari. Ni dalam bulan Jamadil Akhir hujung ni nak main Rejab, nak main Syaban. Masjid dah kalau dah mesyuarat jawatan kuasa ni, mesyuarat apa? Mesyuarat nak kutip duit anak Korea nak buat makan. Moral lah apalah semua, sehingga ke moral sudah menjadi priority dan ibadat tarawih dan sebagainya sudah menjadi secondary. Moral makan ni jadi keutamaan. Ibadat tarawih apa semua ni sudah jadi nombor 2.
Kan? Sudah jadi nombor 2. Apa salahnya menjelang Ramadan, semayang tarawih ni, ubah sikit, cari budak-budak mahat tahfiz mana kami jadi imam. Biar ibadat kita bulan tu agak ada peningkatan sikit. Kan? Jadi duit yang piduk habis dengan bubur kacang, duk pi habis dengan bubur kanji, piduk habis dengan macam-macam makan ni, kita kena pi guna untuk nak buat halakan ibadat lebih lagi. Kan? Banyak masjid-masjid yang bersifat tradisional ni, dia yang ni ya. Oh, mesyuarat pasal nak bincang moral ni cukup besar ni. Agenda cukup utama tu. Bincang pukul 12 daripada lepas Aisyah tu duk mesyuarat nak kutip duit anak Korea je. Pengisian tak ada. Dia duk kira nak isi perut. Pengisian rohaninya dia tak fikir, dia tak bincang. Macam tu. Ini yang dia duk kata ni. Akhir zaman umat Nabi Muhammad ini satu balak ujian. Dia duk main macam tu. Lah dia duk main trend masjid duk ubah aircon. Lah ni trend lah ni masjid duk pasang aircon. Bagus, bukan tak bagus. Kalau sekiranya aircon itu boleh menyumbang kepada khusyuk kita dalam sembahyang, bagus. Tapi malangnya lagi duk perkemas masjid dengan aircon dengan apa semua, jemaah makin kurang. Nanti cek tengok. Di Brunei tuan-tuan, saya dah cerita dulu, satu Brunei tu berapa ratus masjid tu ada dalam satu Brunei tu. Ada 3 biji aja masjid yang tak ada aircon. Zaman saya pergi lebih kurang 5 tahun, 4 tahun lepas. Seluruh Brunei ada berapa ratus masjid tu, ada 3 biji masjid aja yang tak ada aircon. Dan salah satu daripada 3 biji itu saya pergi ceramah. Pergi tengok, saya masjid ni tak ada aircon. Masjid lain dan tengok semua ada aircon. Tanya jawatankuasa. Jawatankuasa masjid abang, dia kata bukan kerajaan tak boleh pasang aircon. Mereka semua kerajaan pasang. Bukan kerajaan tak boleh pasang aircon. Tapi penduduk sini buat surat ambil tanda tangan tak mau aircon. Macam tu pun ada juga. Ambil tanda tangan ni. Hantar ke kerajaan, kami tak mau aircon. Yang pasal apa? Mereka tak suka aircon. Mereka tak suka. Jadi tolak aircon tak mau. Tempat lain semua ada aircon. Tapi itulah sedih lah. Bila kita pergi ceramah, berapa orang tu ada? Tak ada orang. Tak ada orang. Ceramah ni panggil hebat-hebat. Malam pertama saya panggil, saya sampai di sana buat forum. Ahli panel tuan-tuan. Ahli panel ambil daripada negara-negara lain. Bukan ahli panel daripada lokal negara-negara lain. Saya wakil Malaysia. Kemudian daripada Thailand ada seorang, apa nama, Tok Guru apa nama. Kemudian wakil daripada Indonesia, satu kiai apa ke. Wakil daripada Singapura, seorang. Pengurusi dia orang Brunei. Hebat, forum lebar. Kita forum kita panggil Kedah, kan, panggil belah Perak, panggil Pulau Pinang seorang tu pun cukup hebat lah tu. Dia panggil negara, wakil daripada negara main forum. Tapi kehadiran, nak cerita pun malu. Kehadiran ke majlis tu. Buat apa macam tu? Baik lagu kita lah. Ni lagu surau ni tuan-tuan tengok. Biasa lah surau kita ni. Kan? Tapi kesungguhan nak mengaji tu, yang tu yang kita hargai. Kesungguhan nak mengaji tu. Kalau dibandingkan surau kita ni dengan masjid Nabi bina dulu, ini cukup elok lah ni. Masjid Quba Nabi mula-mula bina dulu, perenggan dia buat daripada batang kurma. Bumbung dia buat daripada pelepah kurma. Bumbung tu sendiri bubuh daun-daun kurma saja. Tapi penuh keberkatan. Al-masjidu ussisa 'ala taqwa. Sampai hari ni masjid dilimpahi keberkatan. Ini benda-benda prioriti yang kita nak kena bagi keutamaan, kan? Jadi masjid, surau apa semua ni keutamanya ialah program. Di samping kalau dah program, kalau macam ni punya sambutan dan sebagainya, baru kita fikir dari segi nak pasang aircon dan sebagainya. Itu benda secondary, benda nombor 2. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata maka bahawasanya satu kaum itu apabila kenyang perutnya, gemuk tembun tubuhnya, maka jadi dhaif hatinya. Dia jadi malas. Jadi segan. Ada nak ibadat ni segan. Yang ni berkurangan imannya dengan Allah. Kerana tinggalnya atas kesedapan dan berkekalannya atas kesukaan itu. Bila terlalu banyak nikmat, dia main segan. Dan jadi kuat dia menurut hawa nafsunya. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari pada kitab Ad-Du'afa, At-Targhib wa Tarhib, muka surat 420 dan juzuk yang ketiga. Lepas ni insya-Allah kita masuk tajuk
bab ma jaa fi libasi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok satu tajuk pakaian yang dipakai oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Apa pakaian yang dipakai oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Soalan. Dia kata mafhum sebuah hadis, orang yang tinggal berhampiran dengan masjid tetapi dia sembahyang di rumah, dia tak pergi ke masjid tanpa uzur, sembahyangnya sia-sia. Adakah hadis ni mengecualikan orang yang tinggal berhampiran surau, iaitu orang yang tinggal sebelah dengan surau, bolehkah dia sembahyang di rumah dan tidak perlu berjemaah di surau? Baik, hadis yang kata orang yang tinggal berhampiran dengan masjid, kalau dia sembahyang di rumah, sembahyang dia sia-sia, ini bukanlah hadis yang boleh dibuat hujjah sehingga kita nak kata sembahyang dia tak sah. Tak boleh. Bahkan hadis ada lagi satu kata, Nabi pernah perintah suruh sahabat-sahabat ambil kayu api di bakang rumah orang yang tak main berjemaah di masjid. Hadis itu dikenal pasti sebagai hadis dhaif. So tidak boleh digunakan untuk berhujah. Sama ada hujah untuk Nabi bakang rumah orang, tak boleh. Ataupun hujah nak kata hang sembahyang di rumah tu tak terpakai, tak boleh. Kita tuan-tuan, bila kita baca hadis, kita kena faham. Hadis ni dia ada banyak kategori. Dia ada hadis sahih, dia ada hadis hasan, dia ada hadis dhaif, dia ada hadis maudhu'. Hadis ni kalau sekiranya dia duduk pada taraf hadis sahih, dia boleh digunakan untuk berhujah, untuk nak simpul satu-satu hukum. Itu kalau sekiranya hadis itu hadis sahih. Penjelasan tentang hadis sahih dia cerita panjang lah. Dia cerita panjang tentang penjelasan hadis sahih ini. Dan bilangan hadis sahih ini pun sebenarnya tidaklah sebanyak yang ada dalam Sunan Sittah ada ni. Dalam Sunan Sittah ni pun ada sebahagian sahih, ada sebahagian hasan, ada sebahagian macam-macam. Ada hadis hasan. Hadis hasan ni dia boleh guna untuk berhujah, tapi dia tidak mencapai tahap kuat seperti mana kuatnya hadis sahih. Hadis dhaif dia hanya boleh digunakan untuk amalan kita, tak boleh digunakan untuk berhujah. Dan ada juga dia panggil hadis maudhu', hadis yang direka-reka. Dia sebut hadis tapi dia bukan hadis, kerana maudhu' itu maksudnya direka-reka. Golongan yang reka hadis ni dia ada tujuannya macam-macam. Ada satu tujuan nak pelingkup orang Islam, maka dia reka satu hadis. Di antaranya dia kata ad-dunya jifah wa tullabuha kilah. Dalam kitab-kitab kita duk baca ni, kitab-kitab Fatani, kitab-kitab ni pun ada dia masuk hadis-hadis ni. Tapi hadis ni sudah dikenal pasti sebagai bukan hadis. Ad-dunya jifah wa tullabuha kilah. Dia kata Nabi bersabda, dunia ni bangkai, siapa yang cari dunia dia ni macam anjing. Bila ulama-ulama hadis cek balik, betulkah kata-kata ini hadis, cek balik, tak dapat punca. Rupa-rupanya benda ni bukan hadis, tapi dia direka oleh musuh Islam dengan tujuan supaya bila orang Islam baca benda ni, dia terus tak mau nak usaha apa atas dunia ni, kerana kalau usaha jadi anjing. Maka itu di antara tujuan hadis palsu direka oleh musuh Islam. Ada juga orang yang dia semangat telajar, dia nak suruh orang buat baik, dia pergi reka hadis. Benda tu dia kata Nabi kata, rupa-rupanya Nabi tak kata. Di antara hadis-hadis yang bersifat macam ni, di antaranya dia kata apa? Kalau kamu buat amal yang macam ni, amal ringan yang dia sebut tu, pahalanya seumpama 1000 pahala syahid, dia kata. Sahabat Nabi nak dapat syahid satu pun jenuh tuan-tuan. Dia ni pergi temayang 2 rakaat dapat 1000 pahala syahid. Bila disemak, disiasat balik, tak ada keterangan yang menunjukkan kata-kata itu hadis. Maka dia termasuk di dalam hadis palsu. Hadis yang direka-reka. Yang reka benda ni bukan musuh orang Islam juga, yang dia mau orang buat ibadat, tapi dia pergi reka benda tipu macam ni, tak boleh. Islam tak terima macam ni. Walaupun tujuan kita baik, nak galak orang buat baik, kita tak boleh tipu orang. Itu sebab dia mai adalah hadis sahih. Nabi kata man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi kata siapa dusta ke atas aku secara sengaja, maka siap tempat di api neraka. Apa maksud mendustakan secara sengaja ni? Maksudnya dia kata yang pertama, Nabi tak kata, dia kata Nabi kata.
Ataupun Nabi kata, dia nafikan. Dia kata itu bukan Nabi kata. Itu mendustakan Nabi. Di antaranya lagi ialah hadis yang bulan puasa dia nanti keluar mai lah. Semayang tarawih malam pertama pahala macam ni. Semayang tarawih malam kedua pahala macam ni. Sampailah 30 hari. 30 malam semayang tarawih ni, pahala ni sampai bukan-bukan punya pahala dijanjikan. Bila disiasat-siasat, tak ada satu pun kenyataan yang mengatakan itu adalah hadis. Tak ada. Tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari, tak ada. Dalam Sahih Muslim, tak ada. Buka dalam Sunan At-Tirmizi, tak ada. Buka dalam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, semua tak ada. Mana mai ni? Hak ni sampai TV duk tayang benda ni. Tujuan orang yang buat benda ni, tujuan baik. Tujuan dia nak suruh orang sembahyang tarawih tiap-tiap malam. Tujuan dia. Tapi dia menipu. Nabi tak kata. Dia tak boleh hidup kata Nabi kata. Kalau sekiranya Nabi tak kata. Ini di antara benda-benda yang ni tuan-tuan, dia duduk di dalam bidang ilmu mustalah hadis, dia panggil ilmu mustalah hadis. Dia buat satu kajian tentang hadis itu sendiri. Jadi itu sebab tuan-tuan, bila orang kemukakan satu-satu hadis dekat kita kena tahu dulu hadis tu hadis apa. Kalau hadis sahih, kita terima dia sebagai hujah dan kita kena laksanakan dia. Kalau hadis tu bukan hadis sahih, dia nak berentak, nak berhujah sampai cekang orang tengkok, tak boleh. Kerana hadis itu tidak duduk pada kedudukan yang kuat yang boleh digunakan untuk berhujah. Jadi berhubung dengan cerita orang duduk dekat masjid, dekat surau dengan azan tak mai semayang jemaah, semayang dia sia-sia, rumah dia nak kena bakar, ini tidak sabit daripada hadis yang sahih. Jadi jangan kita over macam tu. Tapi adalah lebih baik berjemaah di masjid dan di surau. Kita abang cakap tu aja. Adalah lebih baik berjemaah di masjid dan di surau. Sudah tentulah semayang berjemaah di satu tempat itu kok mana pun lebih baik daripada semayang di rumah. Kerana semayang di rumah ni hanyalah untuk semayang sunat saja. Tapi sampai nak hukum, sampai nak pergi bakar rumah, sampai kata dia semayang dia pun tak terpakai, tak boleh. Sampai macam tu tak boleh. Jadi apa yang wajar bagi soalan sahabat kita ni, kalau orang duduk dekat masjid, dekat surau, dia tak main semayang macam mana? Sekali-sekali jumpa dia kata, lama tak nampak main-main lah, kita ramai-ramai semayang, bolehlah kita jumpa, berkenal, bersembang. Cakap lagu tu cukup. Cakap lagu tu cukup. Kerana takat tu saja pun yang kita boleh cakap dekat dia. Mudah-mudahan lah kita dapat yang akibat daripada apa yang kita baca pada malam. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa ladzi. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.